Warisan khasiat pengawan sejati, mutu tiada kesengsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen, dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu taala kerana pada hari ini Pak Haji akan memberikan lagi kuliah tentang herba dan bagaimana ianya diguna dalam perawatan kita, khususnya perawatan yang telah kita tekuni. Mungkin kalau ada kaedah lain dalam perawatan herba juga, tapi ada kaedah lain ataupun dengan cara art or feeling yang berbeza, itu tidak menjadi permasalahan. Cuma yang Pak Haji nak ceritakan ialah pengalaman daripada pengobatan kita. Hari ini satu lagi yang menarik sebab kita jarang-jarang sekali mendengar kuliah tentang lintah. Lintah ini ataupun lintah ni kita jaranglah kita dengar Selalunya kita pun rasa takut, rasa geli, rasa kalau kita mandi sungai ada lintah. Kalau siapa kerja di Bendang dulu macamlah Pak Haji tu, memanglah pun kita tak boleh lari pada lintah lah. Pacak dan lintah adalah merupakan perkara biasa untuk anak-anak desa. Apatah lagi kalau kita ada kerbau. Kerbau itu berkubang. Selalunya berkubang tu maksudnya dia duduk dalam air, dia banyak dah lintah dan sebagainya. Jadi lintah ni dia ada 650 spesies. Dia bukan ada satu spesies, 650 spesies. Jadi kita nak tentu yang mana spesies yang kita nak guna, yang tu kena tanya kepada ahli dia lah. Kita tak boleh ambil sebarang lintah sebab ini untuk tujuan pengobatan. Yang Pak Haji nak cerita ni ialah tujuan pengobatan yang dahsyat. Dahsyat ni berartinya level tinggi lah. Jadi maksudnya herbalist selalu boleh guna ini. Dan kalau orang awam nak guna boleh, tapi dengar betul-betul kuliah ini daripada mula sampai akhirnya. Itu yang pertama. Kemudian dia ini satu spesies saja yang kita guna, yang dikenali sebagai Hirudonensis malinensis. Hirudonensis malinensis. Ada satu jenis saja yang digunakan. Dulu Pak Haji lihat di tempat Pak Haji ni banyak projek ni yang diadakan oleh agensi kerajaan, agensi pemerintah lah, membuat peternakan lintah ni. Mereka bagi banyak juga bantuan-bantuan dan sebagainya. Tetapi bila dah banyak, semua orang tak tahu nak jual ke mana, akhirnya dibunuhnya, semuanya mati sebagai lintah tersebut. Jadi sebab apa? Bukan mudah sebab kita tidak ada keahlian, kita tak pandai. Jadi oleh sebab itu maka lintah ini kalau kita pandai olah, kalau kita pandai untuk membuatnya, maka masya-Allah dia jadi ubat yang terbaik. Sebentar lagi akan Pak Haji cerita macam mana dia boleh jadi satu ubat yang baik. Selalunya kalau kita kata pasal lintah ni, kemampuan kita hanya menyiasat. Siasah kita ialah melakukan bekam lintah. Bekam lintah salah satu daripada yang bagus, yang dikaji, yang dikatakan baguslah, dikatakan boleh menghilangkan bengkak, boleh menghilangkan luka yang cepat. Itu yang digunakan. Tetapi harus berhati-hati juga, sebab kalau tak berhati-hati, ada bakteria yang boleh menyebabkan luka menjadi teruk, kaki menjadi buruk. Ini bukan satu yang mudah. Jadi bagi pendapat Pak Haji daripada dulu sekarang, Pak Haji tak suka menggunakan bekam lintah. Bekam kita adalah bekam seperti mana yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukanlah ucapan Pak Haji ni nak mengatakan bekam lintah tu tidak boleh, bukan. Itu kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak ada larangannya. Cuma kita nak sebut kata bahawa di sini bagi pendapat diri Pak Haji. Pak Haji tak suka menggunakan bekam lintah. Itu adalah di antaranya. Tetapi kita membuat produk daripada lintah. Ni produknya ni.
Jadi kita tak perlu bekam. Ya, kita nak dapatkan tujuannya, kita hanya perlu spray saja, semprot saja, dia sudah berfungsi. Masya-Allah. Nanti Pak Haji terangkan apa fungsi dia yang sebenarnya. Sebenarnya kajian ini telah diangkat oleh dunia ya. Dia bukan hari ini saja, bukan kita saja, tapi diangkat oleh dunia, yang mana mereka gunakan daripada satu bahan yang dikenali sebagai Hairudin ya. Hairudin ini satu bahan yang ada di dalam air liur lintah. Jadi sebab itu bila dia gigit kita, dia mendekat itu, dia akan keluarkan Hairudin itu. Hairudin itu adalah anti keagulatan darah. Anti keagulatan itu apa maknanya? Anti pembekuan darah. Bila dia boleh membuat anti pembekuan darah, manusia ni macam Pak Haji sebutlah, bahawa bila usia ni sudah tua, darah dia kental, kurang oksigen, darahnya berlemak, maka terdapatlah blok-blok di dalam jantung tersebut. Jadi arteriosklerosis, jadi cerebrovascular, dia jadi apa? Untuk kardiovaskular dan cerebrovaskular. Selalunya begitulah. Sebab dalam darah itu kental. Jadi oleh sebab itu dia macam mana nak mencairkan darah tersebut. Ya, tentu ada ubat pencair darah, ada, memang betul. Ubat pencair darah. Tetapi ubat pencair darah ni dia tak se-excellent. Dia tidak mempunyai kekuatan sekuat Hairudin. Hairudin itu dia boleh bertindak 3 hari je. 3 hari saja kalau orang tu guna, dia nak operate bahagian jantung yang kata blok itu, dah tak perlu guna dah. Kita boleh check tengok untuk serangan jantung. Cuba kita bayangkan betapa tingginya pengobatan herba ini. Tetapi orang tidak tahu, simple-simple saja. Simple saja, hanya spray saja. Nanti akan kita bahaskan. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita tahu bahawa ketika lintah itu dia gigit, dia akan mengeluarkan satu bahan, iaitu dia ada satu bakteria dia. Bakteria yang khusus yang ada dalam air liur lintah saja, dia panggil Bacterium eromonan. Bacterium eromonan ini dia akan masuk di dalam saluran darah kita, dia membunuh semua bakteria-bakteria yang lain yang tujuannya untuk membekukan darah. Jadi artinya darah sentiasa lancar. Masya Allah ya. Kita dalam pengobatan herba, kita tak gunalah infus. Infus seperti mana ada, iaitu vitamin C, mega dos vitamin C diinfus. Betul, ozon infus. Tetapi pengobatan dulu dia tak infus. Dia hanya spray saja, dia masuk ikut kulit. Mampu tak dia masuk ikut kulit? Mampu. Sebab itu dia ada media. Dia gunakan media kita, dia kita gunakan minyak sari, minyak asiri, iaitu kita ambil daripada medianya minyak serai wangi. Jadi minyak serai wangi itu berfungsi untuk menyerap, dia masuk ke dalam darah kita. Jadi oleh sebab itu Pak Haji nak bagi satu tip awal. Orang yang rasa ketat bahagian dada ni, cuba semprot di sini, semprot di bahagian nadi ni ya. InsyaAllah tujuan kita sebutkan nadi ni supaya dia serap masuk pergi ke jantung. Bila dia pergi ke jantung tu bukan hanya cakap jantung, tapi dia mencairkan darah-darah yang beku. Bayang dah tengok, kalaulah produk ini dapat kepada orang-orang yang mempunyai ahli farmakologi, ya, ahli-ahli yang terlibat dengan kardiologi bahagian jantung, kenapa harus nak operasi sampai 70,000? Kalau di Malaysia ni 70,000, 70,000 kalau Indonesia kali berapa? 7 kali 21, mau 21 hingga 30 juta begitu. 21 pula 200 juta hingga 300 juta operasi jantung. Ini semprot saja sini. 3 hari kemudian pergi cek, yang blok tu dah hilang dah.
Jadi Pak Haji nak jual ni harga 200 juta. Ada nak beli tak 200 juta? 200 juta ni. Nilainya 200 juta. Mana mau 200 juta operasi sakit dengan 200 juta yang tak sakit? Kalau ilmu pengetahuan ini dibiarkan, diizinkan melebar di seluruh dunia, Masya Allah, herbalis lah yang akan menggantikan doktor-doktor untuk masa depan. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, jadi alhamdulillah doktor-doktor ya yang juga mengikuti, Masya Allah ya, kaedah yang dilakukan oleh doktor itu kaedah yang terbaik di hospital itu. Tetapi ya ada juga kaedah-kaedah lain yang boleh kita sebutkan, iaitu dengan menggunakan herba. Apa yang Pak Haji harapkan bahawa ilmu ini akan bertambah. Dalam dunia pengobatan alopati harus juga ada penyerapan dengan ilmu-ilmu herbologi. Masya Allah, herbologi very very simple, sangat mudah dan sebagainya. Itu di antaranya. Jadi bahan untuk beku tu apa sebenarnya? Dia panggil hematin. Hematin ini adalah bahan untuk pembekuan dia tu. Jadi bila dia masuk ke dalam darah kita, boleh kita buat. Sekarang pun kita boleh buat. Ada negara-negara lain yang buat. Pak Haji tahu mereka ambil dia punya Hairudin itu, hematin tu mereka guna infus jet masuk boleh. Tetapi kita tak guna kaedah tu. Kita secara alami. Hematin ini dia mengelakkan pembekuan darah. Subhanallah, kita bicara tentang herba, apa dia? Depuratif, cuci darah. Kita bicara tentang herba blood circulation. Kita bicara tentang herba cardiotonic. Kita bicara tentang herba ialah herba-herba yang boleh meningkatkan, orang kata, kadar oksigen dalam tubuh badan. Yang mana herba-herba tu? Ya, yang kita telah bincangkan. Tapi salah satunya ialah dengan hanya semprot ini saja. Ini tidak perlu makan. Tak perlu makan dan tak boleh makan. Ya, kalau makan pun dia tak ada apa-apa, tapi tak boleh makan lah. Jadi kita semprot saja dekat sini sebagainya. Allahu Akbar. Setuju tak kita naikkan harga sikit lah? Kita naikkan harga sebab dia dah kita kuliah kan? Tak, harga dia begitu saja. Ya, harga dia tak naik, malah kita bagi FOC lagi. Subhanallah ya. Baik. Okey, apa yang Pak Haji nak sebutkan bahawa lihat ya, kita belajar bagaimana DNA manusia ini. Ada satu binatang yang mempunyai DNA yang lebih besar lagi pada manusia, haiwan ya. Apa dia tu? Apa masih ingat lagi? Ada yang masih ingat? Ikan hiu kan? Ikan hiu. Begitu juga dengan lintah. Lintah ni dia mempunyai struktur otak. Lintah ni dia pun macam manusia juga. Dia ada otak, dia ada sistem saraf dia di dalam lintah tu. Dia ada sistem. Manusia ni dia ada otak dia satu je. Mana ada otak dua? Mana ada otak kat lutut pula? Tak ada. Orang kata otak kat lutut. Mana betul tu? Mana ada otak kat lutut? Lutut terkering. Kalau otak kat lutut terkering habis, nak kena ganti pula otak tu dengan plastik. Sudah. Otak satu saja. Tetapi lintah ni dia memiliki 32 otak. Lebih 31 otak daripada manusia. Otak tu bukan fikiran tau. Otak tu bukanlah maksud fikiran. Oh, jika gitu pintarlah dia punya lintah ni, dia boleh berfikir, dia boleh jadi ahli sains, dia boleh. Tak, jangan fikir macam tu. Otak macam otak lembu tu. Lembu tu pun ada otak juga. Tapi dia tak cerdik-cerdik juga. Tu sebagainya. Bukan otak tu maksudnya otak fikiran, bukan. Manusia ni yang dikatakan sebaik-baik kejadian tu kerana manusia boleh berfikir. Dia ada otak juga, macam otak lembu je, tapi dia boleh berfikir. Lembu tak boleh berfikir. Memang Tuhan ciptakan dia macam tu. Ya, memang Allah Ta'ala ciptakan dia macam tu. Begitu juga otak yang ada kepada lintah. Dia ada 31 lebih otak daripada manusia. Apa yang Pak Haji nak sampai tentang otak ni? Nak sampai pasal otak. Hebat ni. Baik, bila kita bercakap pasal otak, nak suruh kita makan lintah pula kah? Bukan. Jadi bukan nak suruh dia makan lintah. Ada omega kah? Tak ada. Omega 3, omega 6. Tak ada. Dia bukan pasal omega 3, omega 6. Nak bagi tahu kata lintah ni dia tahan
Kalau tidak ada oksigen, kalau tempat tu beracun, lintah tak mati. Racun rumput lintah tak mati. Anak seluang mati, anak sepat mati, anak gabus mati, ikan mati habis. Lintah tak mati. Pasal apa? Dia ada 32 otak. Kalau dia mati separuh pun baru 15 otak. Dia ada 17 lagi. 17 otak lagi. Kalau dia mati 20 otak, dia ada lagi 12 otak lagi. Jadi kekuatan otak ni sebab apa? Ini yang Pak Haji nak sebut ni, bahawa otak itulah yang mengalirkan oksigen. Oksigen dia sempurna. Jadi oleh sebab itu, sebab apa dia boleh hidup dalam keadaan ekstrim, keadaan yang orang kata susah kita nak hidup lah, binatang-binatang susah nak hidup, sebab dia memiliki 32 otak dan dia memiliki supply oksigen yang full. Bukan sebab dia boleh ambil oksigen, tetapi disebabkan kerana dia ada bahan yang Pak Haji sebutkan tadi yang dipanggil hematin, iaitu pencair darah dia. Pencair darah yang dia tak beku. Orang yang mati itu sebab dia beku. Bila tak ada oksigen dalam badan kita, kita beku. Ya, jadi darah tu jadi kental dan beku dan menyebabkan kematian. Macam orang kena penyakit kencing manis. Sebab apa? Gula tu membeku kan. Jadi oleh sebab itu, macam mana orang pesakit kencing manis, gula tinggi, macam mana nak sembuh luka dia? Sebab dia tak ada oksigen. Nak sembuh luka macam mana? Dia perlu kepada peningkatan kelikatan tu, dia perlu kepada apa ni sebagai hematin. Ni, hematin. Dalamnya ada hematin. Jadi kalau kita sudah menggunakan ini, subhanallah, kita jadi apa? Ini orang panggil anti penuaan. Ini cerita sebenar Pak Haji ni. Ya. Iaitu herba kita ni bukan untuk obat, untuk anti tua. Anti tua. Kalau anti tua, permintaan dia banyak tu, anti tua. Semua orang nak muda sebagainya. Jadi ini yang kita spraykan. Bila kita spraykan tangan, 1, 2, dan kita spray di kaki, di dekat dengan buku lali tu. Dekat dengan buku lali tu ada tempat yang ada nadi tu, kita spray kat situ. Kita spray dekat situ. Allahu Akbar. Tengoklah nanti perubahan hidup kita macam mana. Ya, spray sekali saja sehari. Jangan setiap waktu solat pula spray. Tak boleh, sekali saja. Ya, sebab kita tak boleh ambil dia punya lebih banyak. Masya-Allah. Baik. Bila kita spray, nak spray bila? Waktu malam atau waktu siang? Malam. Bila kita spray pada suatu waktu malam, bila dia cairkan darah itu dengan otomatis, pertama dia hilang semua sakit. Sakit ni yang menggigit-gigit ni dekat lutut-lutut ni, semua dia hilang sakit. Sebab apa? Sebab cuba Bapak Ibu fikir, apabila lintah itu gigit kita, boleh rasa tak? Boleh rasa seperti kita merasakan seperti semut gigit tak? Semut gigit kita rasa sebagainya. Lintah gigit kita tak rasa. Sebab apa dia tak rasa? Sedangkan lintah tu dia mempunyai keupayaan ketajaman dia pada air tu, pada air yang bolong besar-besar tu, kulit dia tebal tu, dia boleh tembus. Boleh tembus. Tapi persoalannya, kenapa kita tak sakit? Sebab dia ada ubat bius. Ubat bius. Subhanallah. Ubat bius itulah yang bila dia masuk ke dalam darah kita, maka dia hilang sakit. Sakit semua hilang. Yang duk menjerit sakit, aku lenguh, sakit lutut, aku sakit apa semua tu, sakit tu hilang. Pasal apa? Sudah dia masukkan daripada bahan yang dia panggil hematin ini. Allahu Akbar. Kemudian bila dia hilang pula sakit tu, apa dia? Dia dapat apa? Deep sleeping, tidur. Sebab itu Pak Haji selalu gunakan ini untuk kaedah perawatan orang yang sakit teruk.
Sakit teruk sekali. Dia datang menggigil, dia stroke, dia dah orang kata gelisah dah, dia tak kuat lagi dah, dia fikir mati saja tu. Selalunya baru kita gunakan. Barulah kaedah ni digunakan. Mari sini. Ya, jadi kita tunjukkan, Masya Allah, 3 hari saja dia mendapat terapi ni, dia rasa Allah macam dia buat operasi di jantung. Cubalah kita lihat orang yang buat dia operation. Bila jantung tu dibuat operation, Pak Haji lihatlah ni, ini bukanlah fakta kesihatan, nanti bapa ibu tanya doktor-doktor pula. Ini observe yang Pak Haji pandang. Orang yang letakkan bateri, bateri lah kita panggil sini, bateri, letakkan di jantung dia jadi makin kuat, makin muda. Sebab apa? Jantung dia semakin bagus. Dia letak bateri itu menjadi semakin kuat. Cuma dia tak boleh lalulah di bawah. Kalau kita nak masuk ke airport tu, tak boleh lalulah di bawah scan tu. Tak boleh. Dia tulis itu orang yang memakai pemicu jantung tak boleh lalu di bawah scan tu. Betul. Bukan hanya itu saja, dia tak boleh duduk lalu di bawah wayar elektrik yang voltan tinggi tu. Tu tak boleh. Ya, sebab bila ada listrik itu dia menyambung. Bapak ibu sekalian, satu haiwan yang mempunyai listrik yang kuat ialah lintah. Pernah tak kita lihat bagaimana mentol itu dinyalakan dengan hanya letak pada lemon saja? Sebab apa? Lemon tu juga adalah listrik, pengeluar listrik. Sebenarnya lintah lagi kuat mempunyai listrik. Lintah ini dia dapat mengesan di mana orang duduk, di mana di mana dia punya makanan, dia duduk dengan listrik, dengan keupayaan listrik dia. Dia akan mempunyai. Jadi oleh sebab itu listrik ni diperlukan apa dia? Oleh apa? Oleh otak lintah. Kerana otak lintah itu 32, dia perlu listrik kuat. Macam rumah kita lah, kalau kita perlukan lampu banyak, kita perlu listrik kuat. Daripada 2 phase kepada 3 phase. Macam tu lah. Jadi begitu juga dengan lintah. Dia ada 32 otak, dia perlukan listrik kuat. Listrik itu kuat. Jadi bila kita ambil dia, dalam tubuh badan kita kena ingat ada 2 organ listrik, iaitu otak dan juga jantung. Otak dan jantung. Maka jantung akan jadi lemah bila listrik itu lemah. Bila tenaga listrik itu lemah. Tenaga listrik itu lemah, maka jantung jadi lemah. Maka terpaksa guna bateri. Bateri itu nak kuatkan balik. Kita dalam pengobatan, khususnya pengobatan yang kita ambil di Nusantara ni, daripada dulu dibuat tak perlu gunakan tu punya bateri. Orang guna lintah saja. Tapi masyarakat hari ni sudah tak tahu cara memproses. Persoalannya nak proses lintah macam mana? Dia kata kita hanya buat bekam lintah. Betul, bekam lintah betul. Tetapi ada satu keadaan lain ini, spray saja. Ada bentuk minyak, kita buat. Macam mana nak mengeluarkan? Baik, ini enzim ini musnah. Kalau jumpa dengan api musnah. Kalau dipanaskan musnah. Ada orang ambil lintah, dia panaskan. Seperti mana yang dilakukan oleh orang dahulu ya. Setengah-setengah orang, dia ambil lintah, dia letak dalam buah kelapa. Lintah tu akan makan semua isi kelapa tu, dia membesar 5 kali ganda tubuhnya. Jadi bila dah besar-besar ni, dimasak dia keluarlah minyak. Minyak itu yang digunakan. Baik, soalannya betul, tapi masak rosak. Itulah yang dikatakan ilmu. Bagaimana ianya diproses, teknologi, bagaimana pemrosesan tanpa pemasakan. Baik. Macam orang buat VCO, macam mana VCO dibuat? Ada masak tak? Tak masak. Macam tu boleh keluar tak minyak? Keluar. Minyak dia warna kuning saja. Masya Allah. Baik. Apabila kita keluarkan itu, maka minyaknya itu menjadi penyambung listrik. Orang stroke itu bukan urat.
Kalau kita pijat ini, masaj ni, itu urat. Mana boleh urat tu boleh menyambungkan orang stroke? Orang stroke tu dia panggil saraf, dendrit. Ada motorik nerve, ada neural nerve. Otak itu terputus, stroke. Dia perlu nak mengalir semula listrik tu, nak mengalir di mana? Mana bahan yang ada listrik? Ya betul, bayam salah satu bahan yang mempunyai elektrik. Bayam merah tu yang Popeye duk makan tu, itu pun itulah. Jadi artinya kita nak sebut kata dia ada listrik. Jadi untuk tu maka yang paling terkuat di atas bumi ni herba lah. Maksud Pak Haji herba, bukan unsur-unsur yang lain. Herba sejauh pengetahuan Pak Haji ialah lintah yang ada listrik yang paling kuat, listrik yang paling kuat. Hatta kalau kita urut dia, kita ambil minyak dia, kita urut begini, terasa seperti kesan apa yang dipanggil elektrik statik. Dia gitu. Macam mana? Kita urut tu, dia jadi macam ada satu muncul elektrik menyengat kita punya kulit tu. Kenapa? Ni istimewa dia, ya. Itulah yang Pak Haji nak ceritakan, hematin ni. Okey, oleh kerana dia bagus untuk otak, maka kita gunakan dia untuk meremajakan semula sel-sel otak ni, untuk bagi otak tu sihat, otak tu kuat, otak tu cergas, otak itu tidak mengalami kelemahan. Tak apa, ini bukan ubat nak minum. Ada orang kata, saya bimbang lah Pak Haji dengar cerita sampai otak 32 ni. Saya pun takut juga. Pak Haji bukan nak suruh dia minum, bukan nak suruh kita makan. Kalau nak makan, nak minum tu gamat namanya. Gamat tu lintah laut juga. Lintah di laut. Ya, daripada 650 spesies ni, kebanyakannya banyak dekat laut. Lebih daripada yang atas darat. Jadi oleh sebab itu maka otak ini, otak lintah ini, ya, yang kita tahu bahawa dia perlu kepada darah yang tak berkurang. Jadi otak kita ni yang Pak Haji panggil cerebrovascular. Ini kardiovaskular jantung, cerebrovascular otak. Otak pun macam jantung juga, dia pecah. Setiap saat dia pecah. Pecah apa? Pecah pembuluh darah di dalam otak. Pecah pembuluh-pembuluh yang kecil tu. Sebab apa? Kental. Darah kental. Luka. Kepala tu setiap masa makin luka. Jadi dia tak fresh. Otak tak fresh lagi. Jadi oleh sebab itu maka cara dia ialah bagaimana supaya luka-luka itu, kerana kita kena tahu bahawa selain daripada dia mempunyai bahan untuk anti pembekuan darah, dia juga mempunyai satu bahan yang mempercepatkan kesembuhan luka. Ini lain ni. Lain. Kalau ada setengah orang kata, nanti kita makan ni dia jadi pendarahan. Bukan dia punya sifat dia macam tu. Dia ada pula bahan. Jadi oleh sebab tu ubat luka, Masya Allah, ini ubat luka. Macam mana kita nak sebut? Pak Haji, jika luka boleh guna? Boleh guna luka. Kalau guna untuk luka, berhenti sebentar aja. Sebab apa? Padahal dia ubat untuk mencairkan darah. Tuan, inilah dikatakan ilmu. Jadi oleh sebab itu maka dia membuka dan mengembangkan kapileri darah di otak ni. Jadi cerebrovascular itu dia tak pecah lagi. Bila dia tak pecah lagi, insya-Allah orang tu tak jadi pikun, orang tu tak jadi nyanyak, orang tu tidak jadi stroke, orang tu tidak jadi masalah Alzheimer, orang tu tak jadi Parkinson, tak jadi, dengan izin Allah. Hebat kan? Ada balintah. Nampak macam geli-geli sikitlah, tetapi sangat bagus untuk pengobatan. Baik, seterusnya dia ini yang dikatakan sebagai ubat untuk pencahayaan darah ini, dia ni disebut sebagai anti pembekuan serum darah lah. Serum darah, anti pembekuan dia yang Pak Haji sebut tadi, hematin. Okey, kemudian ini dia.
Bukan sama, tetapi hampir sama. Hampir sama. Tapi bukan sama. Nanti Bapak Ibu kata ini sama pula. Pak Haji tidak kata sama, tapi hampir sama. Apa dia? Sistem saraf lintah dengan sistem saraf manusia hampir sama. Allahu Akbar. Pak Haji kalau dah mengkaji begini, kalau kita nampak kata oh hampir sama sistem sarafnya, Allahu Akbar. Pak Haji dah boleh membayangkan bahawa Allah Ta'ala dah hantar dah pengobatan untuk sakit saraf. Kalau sistem saraf manusia rosak, dia perlu kepada satu mekanisme lain yang di luar yang mempunyai sama kesamaannya. Sistem itu ada di mana? Ada dalam lintah saraf. Allahu Akbar. Itu buktinya kalau orang tak boleh angkat tangan, ni apa? Saraf. Semprot saja dekat belakang ni, sebentar kemudian dah boleh angkat dah. Ni macam magic pula ni. Ya. Ada setengah orang dia buat magic. Tak boleh angkat, tak boleh dikaku, kaki lutut tak boleh nak buka, tak boleh duduk bersila, kena duduk panjang begitu. Sebab apa? Sebab saraf. Kalau doktor kata ada masalah saraf saja, ingat ubat saraf itu cari yang mempunyai sama dengan saraf manusia. Saraf diubat dengan saraf. Sakit tulang, ini nak buat sikit perbandingan sikit. Orang yang patah tulang kaki, kemudian dia menyambung semula, sambung dia tu jadi pendek sebelah, jalan dia sengit. Tetapi kalau dia ambil sup kaki kambing, dia elok balik, dia menyamakan balik. Apa hubungan sup kaki kambing dengan menyamakan balik pembinaan tulang pada manusia? Tulang dengan tulang, Allah menciptakan macam tu. Mata dengan mata, maksudnya mata dengan hati lah. Mata hati. Kemudian seterusnya apa dia? Apa lagi? Saraf dengan saraf. Ini yang kita jarang baca. Saraf dengan saraf. Mana nak ambil saraf, mana nak cari saraf, mana? Sistem saraf ini bukan tulang. Tulang tak apalah, sistem saraf ni kan ada dia. Cari yang sama ada di mana? Cari. Puas ku cari, tak jumpa juga, tak cari. Kalau dia ikut kuliah, jumpa lah. Maksudnya macam ni. Tengok, mudah saja penggunaan dia. Semprot saja ke. Sudah tu, tepuk. Tepuk sampai dia panas. Dah, dia panas dah. Dah cukup. Dia dah masuk dah. Sebentar lagi dia akan sampai di jantung Pak Haji. Dia akan regenerate balik. Jantung tu yang mana yang blok-blok buka balik. Lepas tu jadi mudah balik lah. Jadi mudah balik. Jadi kita tak perlu duk makan ni sebagainya. Banyak sangat makan tu. Nah, guna yang ni je. Sempurkan dekat situ je. Senang-senang saja. Sambil happy-happy saja. Lepas tu jadi mudah. Sebagainya. Itu antaranya. Okey, baik. Dah 30 minit dah. Kita beri laluan pada iklan dahulu. Silakan. Kopi Black Radic My Secawan, enak diminum setiap hari. Di kanan ayam, di kiri pun ayam. Ayam brand Radic, pilihan hati.
ayam harba, tanpa vaksin, tanpa lemak, tanpa bau hamis, 100% Bumi Putra. Jangan lupa dapatkan di HPA International. Alhamdulillah, yang kita sambung sikit lagi ya tentang bagaimana penggunaan Khairuddin ataupun kita kena OTS ini ini bukan pure ya, ini bukan pure Khairuddin, bukan, tapi ini anda diolah menjadi satu produk ya, yang boleh kita gunakan, yang tak mendatangkan efek bila kita ambil sebagainya. Kalau semua nak gunakan semprot seluruh badan pun dia tak datangkan efek itu sebagainya. Baik, okey, ada satu perkara lagi yang sangat menarik ya. Selalunya Pak Haji akan sebut ya, misalnya orang perempuan bila dia sudah menopause dia kurang estrogen, betul lah. Kita pun macam tu juga. Manusia ni bila dia makin kita tua, kita makin kurang HGH, human growth hormone. Jadi oleh sebab itu dia mendatangkan masalah penuaan, aging ya, masalah kita tua. Siapa pun tak dapat melahirkan diri daripada tua ya, tetapi yang penting ialah orang tua yang banyak ibadahnya. Yang pentinglah bahasa yang paling tepat bukan orang tua, orang tua-tua. Apa beza orang tua dengan orang tua-tua? Kita nak jadi orang tua atau nak jadi orang tua-tua? Apa lagi orang yang ditua-tuakan? Itu sesepuh ya. Kalau kita pergi di Indonesia itulah sesepuh tu orang yang ditua-tuakan, boleh bagi fikiran yang bagus, boleh bagi idea yang baik kepada kita, bukan memberi idea yang merosakkan kita. Itu orang tua-tua, sesepuh kita. Itu ada di antaranya. Masya Allah. Baik, ada satu yang tak ada dalam tubuh badan kita ini, NO. No, bukan NO, nitric oxide. Kita panggil nitric oxide ni, NO ni. Dia ni bila kita semakin kita tua, dia semakin kurang dalam badan kita. NO ni lah yang menyebabkan darah mengalir bagus, lepas tu dia punya salur arteri itu mengembang ya, untuk blood circulation, untuk jantung, untuk darah kita, pompa darah tu sempurnalah pada badan kita ni. Kita duduk kebas ni sebab apa? Sebab kita kurang NO. Ni kita duduk. Jadi aku Pak Haji kesemutan. Kenapa? Makan macam-macam dah, kesemutan tak hilang. Tidak ada NO. Bukan no, tidak ada nitric oxide. Nitric oxide ni apa pula? Nitric oxide ni satu yang diproduce oleh tubuh badan kita. Dia keluarkan tubuh badan kita. NO ni lah yang Pak Haji sebut elektrik tu. Dia membina satu renjatan listrik ringan untuk mengalirkan kita punya blood circulation kita bagus tu. Bila kita semakin lemah, tengoklah mana-mana pula, kalau kita duduk di tempat kita buat perawatan misalnya, datanglah satu ibu tua lah kata, dia tak payah dia sebut apa, kita yang sebut, ibu ni saya rasa ada kesemutan di ujung jari. Betul tak? Betul dia kata. Ibu pula ada sakit di lutut kan? Betul. Memang macam tu. Orang tua memang macam tu. Dan ada ketika dia sakit di bahagian kepala. Betul, sakit sebelah dia kata. Ini ibu ni tak boleh angkat tangan. Dia kata pintar sungguh kita ni. Ini saya jadi macam dukun pula dia kata, yang boleh tahu semua ni. Cuma silap saja. Kita kata dia tak boleh angkat tangan kanan, dia tak boleh angkat tangan kiri. Silap tu menunjukkan kita pun tak tahu. Kita pun teka-teka saja. Bila kita teka-teka tu, betul. Sebab apa? NO dia tak ada. Macam orang naik kereta yang tak ada minyak.
kita pun boleh teka. Tadi dia kata tu dia berhenti-berhenti kan, berhenti-berhenti, lepas tu dia hidup balik, betul. Itulah jin, tu jin yang menyebabkan hidup-hidup. Dia percaya tak percaya, padahal minyak dia kurang. Tempat tu keras sikit lah kita kata, sebab tu dia jadi macam tu, orang akan percaya. Macam tu juga dengan kita sebut tu, tak boleh angkat tangan. Itulah ada yang duk gigit-gigit tu, sebagainya. Dunia lain dunia lain apa? Ini namanya nitric oxide. Dia tak ada nitric acid, dia dah habis dah, badan dia sudah tak boleh keluarkan lagi, maka kena guna ini saja, guna yang ni, semprot di sini je. Orang yang sakit jantung semprot kat mana? Sini juga. Betul kah dulu Pak Haji sebut kat sini? Ini kena ikut CJ dulu. Ini nak operate jantung, gunakan ini sini. Tapi kalau dengar kuliah ni sini dulu. Kalau nak belajar buat di sini, kena ikutlah, ada sini, ada di sini. Ya, macam bekam lah, ada bekam untuk umum, ada bekam untuk khusus, macam acupuncture, macam itulah. Jadi bukan mudah-mudah semprot, cukup cakap ni lah. Dia masuk, tapi tepuk 3 minit. Selepas itu jantung rasa lega, nafas dia rasa, ya Allah, kenapa aku jadi macam terbuka gitu. Pelong, bahasa Indonesia panggil pelong. Bahasa Malaysia dia tak panggil pelong lah, nanti bahasa Malaysia tuan-tuan duk, pelong tu apa pula? Itu dia bahasa Indonesia. Pelong tu maksudnya terbuka, ruangan rasa macam ketak dada tu hilang, tiba-tiba saja hilang. Dan kita kena ingat bahawa bila orang tu ada tekanan kepada jantung ni, dia akan sakit sampai belikat. Dia kata aku sakit belikat. Jadi sebab itu ketika kita jumpa orang, soalan yang pertama sekali kita tanya, salah satu tujuh petunjuk tadi nak tengok dia punya kekuatan jantung. Ada tak sakit di tulang belikat sebelah kiri? Soalan dia tu. Adakah sakit tulang belikat sebelah kiri? Dia kata tak, aku sakit tulang belikat sebelah kanan. Kanan tu liver, hati, tak mengapa. Tapi kalau dia kata memang betul lenguh belah kiri ni, lebih-lebih lagi ada yang, ya Allah, tak tahulah, macam ada satu kayu tusuk dekat situ, tajam dekat sini, lama sudah. Itu jantung. Macam mana nak cabut kayu yang tertancap dekat sini, macam mana nak cabut dia? Ni spray kat sini, macam magic. Hilanglah, dia kata hilang. Ya betul. Kalau kita ini kita namakan obat magic lah, minyak magic. Tak boleh angkat, boleh angkat. Ya. Kalau orang lumpuh, lumpuh dekat mana? Saraf tunjang dia dekat mana? Tulang belakang. Jangan dia basah-basah tau, sikit saja. Betul. Tapi ingat, kalau kita buat di tulang belakang, tulang atas sampai tulang ke bawah tu, orang tu akan tidur. Tak apa, bagi dia tidur. Dia bangun tadi, kita kejut. Dia dah rasa dia boleh gerak dah ni. Ada orang stroke yang tak boleh buka tangan ni, tak boleh buka, kaku buka, dia tarik balik, buka, tarik balik. Sebab apa? Sebab sini kah? Tidak. Sebab sini, sebab otak tu nak kena guna otak 32. Nak kena guna 32 otak, bukan otak 32 otak. Guna. Bila kita spray saja di atas sini, di bahagian tengkok ni, dia terbuka sini. Aneh. Pengobatan apa yang aneh macam ni? Lepas saja kena sekatan ni belajar. Main belajar sini. Ya. Belajar betul-betul supaya dapat menggunakan. Kerana di dalam produk-produk kita, produk yang andalannya sudah tidak ada lagi di pasar. Ya, kita bukan jual produk-produk, kita ambil petua, kita proses, kita keluar. Tidak. Ini produk-produk lanjutan daripada yang digunakan oleh orang-orang yang dahulu. Begitu juga kat lutut. Sebab apa lutut terkering? Tidak ada cairan. Sebab apa cairannya kering? Soalannya, sebab apa cairan kering? Sebab darah tidak sampai ke situ. Kaki selalu dingin. Kalau darah sampai dia hilang. Hilang sakit lutut ni. Ya,
diikuti dengan ubat-ubat lain, moringa misalnya. Itu ambil ubat makan. Tetapi kalau kita ambil ubat makan itu diikuti dengan moringa itu juga kita boleh ambil bersama dengan ubat-ubat yang lain. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, dan satu lagi dia memberikan kesan relax, kesan menghilangkan stres di dalam tubuh. Stres tu asal dari mana? Kepala. Menarik di mana? Sistem saraf. Menyebabkan dia stres, tegang di dalam. Kalau kita pergi jumpa dengan doktor pakar saraf, spesialis bahagian nerve, dia akan kata, saya lihat saraf kamu ni menegang dan saya tidak tahu apa sebabnya. Saya tidak tahu. Ya. Jadi penemuan ini berlaku pada tahun 1998, NO ni, di mana nitrik oksid ini ditemui di dalam lintah itu pada tahun 1998 dan dianugerahkan sebagai anugerah Nobel terbaik kepada penemunya. Masya Allah. Itu baru lintah daripada satu spesies, tak tengok pada 649 spesies lagi. Jadi kerdil tak kita? Kecil tak ilmu kita? Sedikit tak ilmu kita? Masya Allah, ya. Sebab tu kita boleh buat kuliah ni nak buat tiap-tiap hari pun boleh, selagi kita kuat cakap, ya. Boleh cakap, ya, boleh buat kuliah. Sebab banyak, terlalu banyak. Ini cerita pasal lintah, belum cerita pasal burung Cak Omah. Burung Cak Omah ni tak semua orang tahu. Burung apa? Merpati. Apa khasiat makan burung merpati? Itu sebab apa? Dia berkata merpati lambang kasih sayang. Betul. Kasih sayang. Kalau dia ambil, kalau suami makan, dia kasih kat isteri. Isteri makan, dia kasih dekat suami. Pasal apa? Dia lambang kasih sayang. Kalau hak duk bergaduh-gaduh tu, buat sup burung merpati, ambil sup itu makan. Suami pun makan di dalam bekas itu yang sama. Makan sup burung apa? Burung merpati. Dia jadi kasih sayang. Merpati lambang kebebasan. Negara berperang itu kita lepaskan burung merpati. Soalnya, kenapa dia membentuk kasih sayang? Ini jimat kah? Ini bukan jimat. Dia ada bahan dia. Nanti kita kaji. Sebab apa yang mana saraf itu boleh digerakkan di dalam lintah? Sebab apa? Orang dulu dia sebut macam ni, kalau kita stroke, ambillah minyak lintah. Minyak lintah ni banyak orang guna, untuk orang lelaki pun guna. Di Langkawi tu cerita minyak lintah ni untuk orang lelaki saja, tapi sebenarnya dia untuk saraf. Berapa banyak orang stroke yang menggunakan minyak lintah? Tak ada. Sebab kita menghadkan perbincangan kita. Dan Masya Allah, bila dikaji bahawa kekuatan Viagra yang ada, yang dijual pil biru tu, dalam kajian pada tahun 1998 ini mendapati bahawa kekuatan Viagra itu kerana NO dia, nitrik oksid dia, lagi dahsyat. Viagra itu asalnya dibuat untuk apa? Dibuat untuk tekanan darah tinggi. Viagra tu untuk apa? Untuk sakit jantung. Kemudian baru dia jadi ubat Viagra. Company Pfizer, salah satu company terbesar dunia, dia jual hanya jual Viagra saja. Sebab apa? Dia sebenarnya dia bukan jual Viagra, dia jual NO, nitrik oksid. Nitrik oksid ni ada di mana? Ni ada dalam minyak. Inilah nitrik oksid. Jadi oleh sebab itu, maka subhanallah, HPA boleh jadi jutawan ni, macam Pfizer. Pfizer tu ada 10 company jutawan. Farmasi nombor 1 dunia. Asalnya PT ini, syarikat ni menjual alat-alat makmal, laboratorium. Kemudian mengalami bangkrut, hampir bangkrut. Tiba-tiba mereka membuat satu ubat untuk darah tinggi. Mereka cuba bagi ubat untuk darah tinggi kepada orang, tiba-tiba dia jadi Viagra. Bila jadi Viagra, mereka tukar daripada Viagra itu, daripada ubat darah tinggi menjadi
Claim untuk Viagra. Mereka jual seluruh dunia. Mereka kaya, nombor 1 syarikat pharmaceutical di dunia. Company kecil dulu. Sekarang company big company, multinational, trillionaire. Bukan millionaire, trillionaire. Kita duk jual minyak ni, dia tak jadi lagi big company lagi. Kita baru duk kaji tentang NO, nitric oxide ni. Itu pun kena bagi FOC. Kalau tak bagi FOC, dia tak beli. Dia kata tak boleh, mahal sangat, tak jual mahal sangat. Masya Allah, pergi tegak lintah tu, buat sendiri. Mana mau? Bukan mudah nak buat tu, sebagainya. Jadi itu adalah antaranya. Kemudian tentang penemuan pada tahun 1998 ni, NO ni menggemparkan dunia. Jadi masa tu orang mencari di mana NO itu yang paling banyak kali. Rupanya ada dalam lintah. Memang betul lah. Jadi sebab itu maka kalau kita spray kat sini, dia blood circulation dia bagus. Apatah lagi kalau ibu-ibu yang sudah menopause, dia ada serangan jantung, bapak-bapak yang ada serangan jantung. Daripada 200 juta itu untuk luka sakit, baiklah beli yang ni saja. Ini 100 juta ya. 100 juta separuh pada tu je. Sekarang 100 juta tu boleh buat satu gudang. Masya Allah ya. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi secara kesimpulan awal Pak Haji nak sebutkan, yang pertama dia adalah untuk saraf. Ya, saraf. Kerana apa? Kerana dia memiliki sistem saraf sama seperti sistem saraf manusia. Hampir sama. Saraf untuk saraf, tulang untuk tulang. Ya, hati untuk hati. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengandungi nitric oxide. Ya, nitric oxide ini satu bahan yang mana yang diproduce oleh tubuh badan kita sendiri. Tapi bila kita lama-lama kita sudah tak boleh produce, itu menjadi kelemahan kepada kita punya saluran darah kita tak kuat lagi, pecah dan sebagainya. Kemudian blood circulation kita, termasuk juga apa yang terjadi, tubuh badan kita jadi menegang. Itu NO dia. Kemudian seterusnya, dia bukan untuk saraf saja, tapi dia baik untuk jantung. Baik, kita dah belajar dah satu sistem. Kalaulah kita kata untuk jantung ini, kita dah belajar ni. Jantung, apa dia? Jantung hubungannya dengan mana? Dengan otak. Otak dengan kulit. Kulit dengan organ reproduktif. Itu kan sifir kita. Dipanggil apa? Dipanggil disiplin. Cara kita membaca perawatan. Misal kata sebagai contoh, kita ambil omega 3. Omega 3 baik untuk apa? Untuk otak kan? Bagus. Baik tak untuk jantung? Baik. Untuk kulit? Bagus tak? Imidin, omega 3. Dan baik untuk organ reproduktif. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi kalau kita gunakan ini, kulit kita yang ada gatal-gatal pun hilang. Tapi bukan semprot dekat kulit gatal tu, bukan. Dia bukan kerja dia macam tu. Sebab ini. Sebenarnya di dalam ini ada histamin juga. Histamin ni kan menjadi pemicu kepada gatal. Bila gatal itu maksudnya dia keluarkan histamin. Kita cari herba untuk antihistamin. Sedangkan dia ada histamin juga. Tapi ini histamin baik. Histamin yang mengikat histamin yang lain. Macam Pak Haji sebut, di dalamnya ada bakteria. Bakteria untuk membunuh bakteria-bakteria yang lain yang cuba untuk membekukan darah. Darah kita jadi beku, salah satunya bakteria. Jadi dia ada bakteria untuk menjadi koagulatan untuk anti beku. Begitu dia ada histamin. Histamin itu melemahkan badan. Alergik. Jadi dia ada histamin untuk menghilangkan kesan histamin yang kuat. Masya Allah, ajaib. Kemudian seterusnya, dia juga untuk gangguan tidur. Gangguan tidur. Kalau di hospital ada ubat bius.
Ubat bius lah nak bagi tidur. Dia panggil analgesik, ya, untuk kita tidur sebagainya. Dalam herba apa ubat bius dia? Ya, mesti ada. Okey, apa dia? Misalnya orang guna daun natura. Natura ni daun apa? Daun kecubung. Daun terung pungak bahasa orang Perlis. Ni Kak Nah tahulah ni. Terung pungak ni. Dengan kawan kita. Jadi kita menggunakan terung pungak ni, lihat ya, di kampung-kampung dulu. Ni nak cerita supaya kita dapat mengeluarkan usul. Usul tu nak cerita supaya kita faham. Kalau orang nak pukau rumah orang, pukau tahu tak pukau? Nak bagi di atas rumah tu tertidur untuk curi. Tapi janganlah buat ni pula. Sebab rumah dulu ni bukan macam rumah sekarang. Rumah sekarang ni dia duduk atas tanah. Rumah batu. Rumah dulu ni macam rumah Pak Haji tu. Dia ada tiang tinggi rumah dia tahu. Dia guna daun tu lah. Daun kecubung tu dia bakar. Asap dia naik. Bila asap dia naik tu ikut lantai-lantai rumah tu, orang hidup atas tidur, dia jadi buat bius. Sebab itu datura itu tak diizinkan kita guna. Tidak diizinkan. Ya, sebab dia ada keracunan. Sebenarnya dia bukan ada keracunan. Ya, dia ada keracunan kalau kita makan. Kalau kita keluar azab tu dia tak ada dia punya keracunan. Tetapi ada bahan yang buat bius ada. Nah, di dalam lintah dia ada ubat bius. Di mana ubat biusnya? Ketika lintah itu gigit manusia, manusia tak sakit. Tak sakit. Ubat bius inilah yang kita gunakan untuk hilang sakit semua sendi. Tempat mana yang sakit kita sempat atau sempat sekali di sini dah cukup dah, sini juga sekali dah cukup dah. Nanti dia mengalir saja pergi ke sendi, hilangkan dia punya sendi. Hilang sakit sendi itu. Apakah dia tak meninggalkan kesan samping, Tuan Haji? Kalau kita proses melalui pemrosesan tradisional zaman dulu, dia tak meninggalkan kesan. Dia tak meninggalkan kesan. Tapi kalau kita proses secara moden, dia tinggal kesan. Misalnya santan. Santan ubat untuk penyakit kencing manis. Tapi kalau santan yang dimasak, santan masak, dia jadi untuk menyebabkan kencing manis lagi parah. Kalau kita ambil santan, susu kelapa tu jadi ubat. Begitu juga sini, dia kena proses alami. Dia kena tahu cara nak buat dia. Jadi oleh sebab itu kita tak kat sini. Dia juga jadi ubat untuk kita dapat tidur lah. Tidur. Seperti orang bius. Tetapi bius itu tak sedar. Ini bius dia, bukan bius. Bius tak sedar. Kalau kita kejut dia, jagalah. Aneh kan? Cantik sekali di dalam kimia alami yang ada dalam tumbuh-tumbuhan, haiwan. Cantik sekali. Dia tak jadi macam orang duk guna ubat bius kat hospital tu. Dia meninggalkan kesan. Salah satu apa kesannya? Tu, yang bius ketika ibu-ibu nak lahirkan anak. Injection di mana? Di tulang belakang. Kesan halusinasi ni yang berterusan. Kalau dia ambil ubat batuk selepas itulah, katalah selepas dia bersalin, dia batuk-batuk terus, dia ada sesema, dia ambil ubat sesema, ubat batuk, dia akan jadi halusinasi. Halusinasi sebab apa? Ubat bius. Di mana? Di dalam tulang belakang. Ini tidak. Malah kalau ubat batuk ini, dia hilang batuk. Macam mana orang batuk boleh hilang dengan semprot di sini? Semprot di sini macam mana boleh hilang? Dia bukan masuk dalam mulut. Jangan, ini bukan masuk dalam mulut. Semprot di sini macam mana boleh hilang? Subhanallah. Itu yang Pak Haji sebutkan. Dia ada bakteria yang baik, yang memakan bakteria itu dalam darah. Sekejap ya. Masya Allah ya. Itu yang Pak Haji nak sebutkan. Dan yang terakhir sekali, iaitu jenis Hirudonensis melanensis ini terbaik sekali ialah bila kita guna ini seperti kita buat ozon. Ozon apa? Terapi ozon. Terapi ozon ni masukkan oksigen dalam darah kita. Darah kita tu jadi hitam kental. Bahasa Indonesia
Ada orang tanya Pak Haji hari ni, staf Pak Haji lah, kita kata pernah nampak minyak, dia kata minyak kental. Dia kata kental tu apa? Kental tu likat. Likat tu maksudnya dia minyak tu pekat. Itu dia punya kekental. Macam tu juga dengan darah kita bila dah tua. Jadi bila buat ozon tu doktor buat ozon, itu darah kita dia masuk, ditarik keluar, masuk balik ke sebelah sini, dia tukar. Jadi yang darah tadi yang nampak tua sangat-sangat, darah pun tiba-tiba berubah menjadi muda. Darah muda dalam tanda kutip lah. Darah muda, darah tu betul, darah tu elok. Kita mana ada ozon? Pengobatan kita, ni ozon kita. Spray saja kat sini, spray saja dekat sini, maka dia akan membersihkan segala. Apa bukti? Bukti dia mesti ada bukti kan. Bukti dia nanti pergi cari orang yang sakit kesemutan, kebas di sini. Satu. Yang kedua, orang yang kaki dia sejuk. Aku ni sejuk. Dan orang yang kena penyakit kencing manis. Kencing manis ni dia sakit kaki, dia sakit sendi, dia sakit nak tidur malam, dia panas kaki seperti dilayur api. Cuba kita spray tengok dekat sini. Dekat sini. Kalau spray dekat kaki boleh spray tetapi dekat dengan buku lali. Ya, jadi bila kita spray dekat sini dalam masa, saya ingat 3, Pak Haji ingat 3 hingga 10 minit. Lama tu, 3 hingga 5 minit je. Panas balik seluruh badan. Yang ada kesemutan tu sembuhlah 80%, adalah 20% dah lama. Dia pun baru tahu saja tentang ini. Insya-Allah. Jadi yang kaki yang sejuk, yang dingin tadi jadi panas. Jadi panas artinya dia tak jadi peradangan. Sakit, ya Allah, sakit yang menyebabkan luka tak boleh sembuh, lambat sembuh. Sebab apa? Sebab tak ada ini. Darah itu lemah. Macam mana dia nak bawa hormon, nak bawa detoksifikasi, nak bawa nutrisi? Darah itu lemah. Jadi oleh sebab itu maka dia meremajakan semula orang tu. Sehari sekali ya. Sehari sekali, waktu malam saja, semprot saja. Masya Allah. Boleh pilih sini atau sini juga boleh, atau di bahagian kaki. Cukup. Masya Allah, Masya Allah. Dia akan menjadikan semula anti penuaan yang terkuat dalam semua herba yang ada. Kalau herba yang ada harus kena makan, dia pergi ke perut harus proses, dia hantar ke ubat darah, pergi ke sel-sel sebagainya. Ini dia masuk terus di dalam ubat darahnya. Lepas tu muka dia jadi merah. Kemudian tengok kat bibir ni. Tengok kat bibir orang, kalau dia kurang darah, dia lemah, dia jadi ni, bibir jadi putih. Lepas dia guna ni semua jadi merah. Macam pakai lipstick. Macam pakai lipstick. Jadi tak payah pakai lipstick. Jadi tapi jangan semprot dekat sini pula. Jangan spray kat sini untuk jadi merah. Tak payah. Sebab dia akan merah sini bila kita punya ni, kita punya jantung itu bekerja. Bagus tak OTS ni? Bukan takat bagus, dia standard tinggi. Kalau orang lain terpaksa membuat operation di jantung, dan minyak Khairuddin ini digunakan di Jepang dan negara-negara lain untuk dibantu di dalam operation. Kita tidak payah, tak boleh bantu. Kalau kita bekam, guna yang ni, semprot dulu. Untuk tempat tu jangan bagi darah itu beku. Kita semprot di ni 15 minit dulu pun boleh di sini. Semprot dulu, kemudian baru kita bekam. Kita lihat darah sudah tak beku lagi. Dulu nampak darah beku, kenapa dia tak beku? Buat perbezaan semprot dengan tak semprot, bekam. Tengok. Kalau dia boleh guna dulu 1 minggu, dia buat gitu, pergilah bekam, tengok. Tengok darah tu tak beku. Tak beku. Hebat kan?
Inilah pada penciptaan Allah yang maha besar ini, yang Pak Haji nak kongsikan supaya kita dapat gunakan sebesar-besar mungkin. Mereka yang menjadi herbalis, herbalis ini dah belajar satu-satu ini, nanti lepas ini kena datang belajar balik satu-satu, semak balik. Sebab kita menemui banyak pesakit-pesakit, kita tak boleh bagi satu ubat saja untuk semua orang, tak boleh. Satu. Yang kedua, kita harus mempunyai art of healing, seni dia sendiri. Kita tak boleh, orang yang ada masalah tak boleh tidur, kita bagi mengkudu. Kita tak boleh baca sifir macam tu. Sifir itu sifir umum. Kemudian seterusnya, dia kena ada banyak bahan-bahan, alat-alat untuk membantu herba tu. Dia panggil material medica. Banyak sumber. Tak boleh hanya ada satu saja nak ubat orang. Mengubat orang ni sama seperti berperang. Kena ada banyak senjata. Ada tentera udara, ada tentera laut, ada tentera darat. Ada yang semprot, ada yang sapu, ada yang makan, ada air kosong, ada kesemuanya, semuanya digunakan. Semacam orang belajar masyarakat, semua kena guna. Tangan kena guna, siku kena guna, lutut kena guna, semua. Gigit pun kalau gigit je lah, asal menang saja. Yang penting kesemua kena guna. Itu disebut sebagai masyarakat. Jadi oleh sebab itu seni pengobatan ini juga dia kena bersifat demikian. Alhamdulillah, hari ini tak sempat lagi nak cerita tentang minyak bubut MPH. Mungkin besok saja kita cerita dulu. Tetapi tentang OTS hari ini sangat menarik, dan Pak Haji harapkan bahawa kitalah pewaris perawatan alamiah dan ilahiyah. Kitalah yang akan pergi membuat sebuah pengobatan kita sendiri dalam merawat seluruh masyarakat yang ada di keliling kita. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirlah sebuah rasa dari keinsafan dosa. Langit pun terbuka, bintang bertaburan. Indahnya tawakal. Ud'uni astajib.